Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada hari ini, hari Selasa 18 hari bulan 5 2021 bagi mata pelajaran adab dan akhlak. Ustazah minta maaf tak ada video yang menampakkan muka Ustazah pada hari ini sebab ada masalah teknikal sikit, tapi masih dengar kan suara Ustazah? Okey, hari ini kita akan teruskan dengan tajuk baru bagi adab dan akhlak, iaitu adab berkeluarga. Dalam tajuk adab dalam keluarga, murid-murid akan mendapat yang pertama, menyatakan erti keluarga. Yang kedua, menyatakan adab-adab pergaulan dengan keluarga. Yang ketiga, menyatakan faedah adab-adab bergaul dengan keluarga. Dan yang keempat, dapat menyatakan akibat sekiranya tidak mengamalkan adab pergaulan dalam keluarga. Baik, kita lihat terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan keluarga. Okey, keluarga bermaksud kumpulan individu yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkahwinan ataupun pengambilan anak angkat. Ustazah ulang, keluarga adalah kumpulan individu yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkahwinan ataupun pengambilan anak angkat. Okey, baik, seperti yang dipaparkan di slide anak-anak semua, ini adalah sebuah keluarga. Ini adalah sebuah keluarga yang kecil. Okey, keluarga kecil yang terdiri daripada ibu, ayah, kemudian abang, ada kakak, ada adik, adik perempuan, adik lelaki, ada yang ada ramai abang, ada ramai kakak, ada yang ramai adik perempuan, adik lelaki kan. Okey, jadi bila digabungkan ibu, ayah dan adik-beradik ni, kita panggil ia sebuah keluarga lah. Tapi keluarga yang kecil. Kenapa Ustazah kata keluarga yang kecil? Nanti Ustazah akan terangkan pada slide seterusnya. Okey, setiap daripada kita yang lahir dekat atas muka bumi ni mesti ada keluarga. Mustahil lah kalau kata tak ada keluarga. Mesti ada keluarga. Walaupun anak-anak kata, Ustazah saya ni tunggal, tetap awak ada keluarga sebab awak ada ibu dan ada ayah. Okey, macam Ustazah terangkan maksud keluarga tadi. Keluarga tadi adalah kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah dari segi perkahwinan, kemudian juga pengambilan anak angkat. Siapa ketua keluarga? Kalau dalam sesebuah keluarga, siapakah ketua keluarga? Okey, ketua keluarga dalam sebuah keluarga adalah bapa, ataupun ada yang panggil ayah, ada yang panggil abah, ada yang panggil papa, macam-macam kan gelaran, babah, abi kan. Okey, apa penggelaran yang anak-anak panggil pada orang kata ketua keluarga ni, babah ke apa, itu adalah ketua bagi keluarga. Okey, setiap ahli keluarga ni mempunyai tugas masing-masing lah. Tugas masing-masing untuk apa? Untuk melahirkan satu rasa bahagia dalam keluarga tersebut. Okey,
Apa tugas seorang bapa? Tugas seorang bapa adalah mencari sumber rezeki, kemudian mencari tempat kediaman untuk anak-anak, untuk isteri, kemudian menyediakan pakaian, makanan dan sebagainya lah. Kemudian tugas seorang ibu apa? Tugas seorang ibu jaga anak-anak dengan baik. Anak-anak apa pula tugasnya? Anak-anak tugasnya adalah menjaga nama baik keluarga. Sebab tu dalam sebuah orang kata dalam sebuah institusi kekeluargaan perlu adanya, orang kata setiap orang tu ada tugas masing-masing. Bukan kita hanya bergantung pada ayah saja, bukan kita bergantung pada ibu saja, bukan kita bergantung pada abang kakak saja. Kita rasa macam kita kecil, kita tak ada tanggungjawab dalam keluarga, kita tak ada peranan dalam keluarga. Tapi hakikatnya umur kita macam mana sekalipun, kita ada peranan masing-masing. Macam kita sekarang, kita kena jaga nama baik keluarga. Jaga nama baik keluarga maksudnya apa? Jangan buat perkara yang tidak baik. Buat perkara yang baik-baik saja supaya dapat menjaga nama baik keluarga dengan baik. Baik, kemudian kita lihat pada keluarga yang besar pula. Tadi Ustazah kata keluarga kecil. Keluarga kecil yang terdiri daripada ibu, ayah dan adik-beradik kita. Sekarang kita beralih kepada keluarga yang lebih besar, yang terdiri daripada datuk, nenek, bapa saudara, ibu saudara, sepupu kan. Ada datuk sebelah mak, datuk sebelah ayah, ada nenek sebelah mak, nenek sebelah ayah, bapa saudara kan. Ada yang bapa saudara sebelah mak, sebelah ayah, ibu saudara pun sebelah mak, sebelah ayah, sepupu sebelah mak, sebelah ayah. Jadi bila dikembang-kembangkan, makin banyak, orang kata makin ramai, makin besar keluarga tu. Datuk nenek kita pun sebahagian daripada keluarga kita. Bapa saudara dan ibu saudara pun sebahagian daripada keluarga kita. Sebab kita lihat balik pada definisi keluarga tadi. Apa-apa jua yang ada pertalian darah dengan kita, dari segi perkahwinan atau sebagainya, orang kata dia kira sebagai keluarga. Baik, seterusnya adalah adab bergaul dengan keluarga. Apa antara adab yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita apabila kita berada dengan keluarga kita. Sebab keluarga ni kita akan jumpa setiap hari, betul? Kita akan jumpa mak ayah kita setiap hari. Kita akan jumpa adik-beradik kita setiap hari. Jadi apa antara adab yang kita perlu dan kena ikut untuk dapatkan pahala yang lebih banyak. Okey, yang pertama, hormati yang lebih tua. Anak-anak hormat kepada ibu bapa, adik-adik hormat kepada kakak, abang, hormat yang lebih tua, yang lebih umurnya daripada kita. Kemudian yang kedua, sayangi keluarga. Sayangi keluarga. Okey, yang ketiga, memberi salam. Bila kita bagi salam, kita dapat pahala dan orang yang jawab salam pun akan dapat pahala. Kemudian apabila berjumpa dengan ahli keluarga kita, apa yang perlu kita buat? Kita perlu bermanis muka. Jangan jumpa dengan ahli keluarga kita masam muka pula. Kena bermanis muka. Selalunya bila kita pergi ke majlis-majlis kan, kadang-kadang ada jumpa dengan bapa saudara, mak saudara kan, jumpa sepupu sepapat kan, kita jumpa, kita kena maniskan muka kita, kita kena senyum. Senyum tu kan satu sedekah. Baik, adab yang seterusnya adalah bersalaman.
Man, mesti ada yang kata, Ustazah sekarang kan COVID, tak boleh nak salam. Tapi kan ada cara kita nak hormat orang tanpa salam kan. Kita meletakkan tangan di dada kita kan. Tunjuk tanda kita, orang kata tanda kita memberi salam kepadanya. Sebab kita nak elakkan daripada bersalaman. Mesti ada yang kata, Ustazah COVID ni tak boleh salam-salam kan. Kemudian bermaaf-maafan. Bermaaf-maafan, saling bermaaf-maafan. Jangan ada simpan rasa dendam pada ahli keluarga kita. Sentiasa bermaaf-maafan. Kemudian macam saya cakap tadi lah, bila berjumpa dengan orang kena bermanis muka. Jadi tak bolehlah kita bermasam muka. Baik, seterusnya adalah faedah mengamalkan adab-adab dalam keluarga. Apa maksudnya? Apa kelebihan, apa kebaikan yang kita akan dapat apabila kita mengamalkan adab-adab dalam keluarga. Yang pertama, dikasihi Allah. Allah akan kasihkan kita, Allah akan sayang pada kita sebab kita pun kata semai sifat kasih sayang antara keluarga, maka Allah pun akan suka, Allah pun akan sayang. Yang kedua, terjalin hubungan kasih sayang antara keluarga kita kan. Kita akan rasa sentiasa sayang dekat kakak kita akan rasa sayang dekat abang kita akan rasa sayang pada mak ayah kita kan. Jadi hubungan kasih sayang tu akan lebih erat. Kemudian yang ketiga, jiwa akan lebih tenang. Kita buat apa sahaja benda baik yang kita akan buatlah apa sahaja benda baik, jiwa kita memang akan tenang. Tak pernah lagi Ustazah dengar orang buat benda baik, jiwa dia rasa resah. Melainkan kalau kita buat benda yang tidak baik, benda yang mendatangkan dosa, kita automatik kita akan jadi resah. Hati kita jadi tak tenang. Okey, kemudian yang terakhir, faedahnya adalah dihormati dan dipercayai. Kita dihormati oleh orang sekeliling dan dipercayai juga oleh orang sekeliling. Okey, tadi kita dah tahu faedah, kebaikan apabila kita beradab, orang kata mengamalkan adab-adab dalam keluarga. Okay, sekarang apa pula akibat tidak mengamalkan adab dalam keluarga? Maksudnya apa kesan buruk yang kita akan dapat bila kita tak amalkan adab dalam keluarga? Bila kita tak berkasih sayang, bila kita saling benci-membenci, bila kita tidak bermaaf-maafan, apa akibat yang kita akan dapat? Okay, yang pertama, tidak disukai Allah. Allah takkan suka dengan perbuatan yang tidak baik. Allah tak suka. Yang kedua, tiada perasaan sayang. Langsung tak ada perasaan sayang antara adik-beradik, antara ibu bapa kan, antara datuk dan nenek, sebab kita tak amalkan adab dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, hidup tidak tenteram. Bila kata hidup tidak tenteram ni, maksudnya kita akan rasa hidup kita ni macam ada sesuatu yang kurang, yang kita ada, orang kata kita ada buat salah hari ni, ada sesuatu yang benda jahat yang kita buat hari ni. Okay, yang keempat, akan berlaku keruntuhan moral, keruntuhan adab kan. Sebab kita bila dalam keluarga pun memang orang kata pentingnya kita jaga adab dalam keluarga ni. Sebab bila kita jaga adab dalam keluarga, automatik kita dengan kawan-kawan kita, hubungan kita dengan guru-guru kita, hubungan kita dengan masyarakat sekeliling kita kan, akan orang kata baik. Sebabnya dengan keluarga kita dah biasa buat benda baik, bila dengan orang luar kita pun dah terbiasa nak buat benda baik juga. Bila dengan keluarga pun kita tak amalkan adab dengan baik, bila keluar je dengan masyarakat, kita jadi mula buat benda yang tidak sepatutnya kan.
Okey, yang terakhir adalah akan lahirnya perasaan hasad, dendam dan iri hati. Hasad ni dengki, akan rasa dengki dekat orang, dengki dekat orang, keluarga kita, rasa dendam, tak puas hatinya terus dendam kan. Dan terus iri hati, cemburu, tak boleh tengok orang tu lebih, tak boleh tengok orang ni lebih. Okey, itu adalah akibat bila kita tidak mengamalkan adab dalam keluarga. Jadi pilihan ada di tangan anak-anak. Anak-anak nak beradab dalam keluarga ataupun tidak. Nak Allah sayang ataupun tidak. Jom baca doa bersama-sama Ustazah. Doa kesejahteraan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa.